Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Azrin binti Abdul Hamid. Nombor metrik 17D-F21F2016. Saya daripada kumpulan nombor 2. Kumpulan 2 iaitu kumpulan saya mendapat tajuk Faktor Masyarakat dan Demografi Mempengaruhi Pembinaan Etika dan Peradaban di Malaysia. Okey, untuk pengenalan, saya akan menerangkan maksud ekonomi dan sosial. Ekonomi membawa maksud aktiviti manusia yang berkaitan dengan aktiviti pengeluaran, pengedaran dan penggunaan barang dan perkhidmatan. Selain itu, ekonomi juga boleh didefinisikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan usaha dan kuasa manusia dalam memenuhi keperluan hidup untuk mencapai tahap kemakmuran. Sosial pula membawa maksud kehidupan sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berkaitan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan orang miskin di kota, kehidupan orang kaya, kehidupan nelayan dan sebagainya. Hal ini berkaitan dengan bagaimana orang berinteraksi antara satu sama lain, berperilaku iaitu tingkah laku seseorang masyarakat, berkembang sebagai budaya dan mempengaruhi dunia. Seterusnya, cabaran ekonomi terhadap pembinaan etika dan peradaban. Sebenarnya cabaran ekonomi sangat memberi impak kepada etika dan peradaban manusia. Dalam perspektif Maslow dan Colbert, mereka berdua ni adalah contoh tokoh-tokoh barat. Mereka pernah menyatakan bahawa pemikiran etika tinggi berlaku apabila seseorang individu itu bebas daripada kepentingan peribadi dan pihak lain. Selain itu, mereka juga pernah menyatakan bahawa tindakan dan keputusan etika yang dibuat adalah atas kesedaran diri yang tinggi. Jika dilihat dari perspektif kedua-dua tokoh barat ini, iaitu Maslow dan Colbert, etika dan peradaban berkadar terus dengan ekonomi, iaitu apabila individu telah dapat memenuhi keperluan dan kehendaknya, iaitu daripada segi asas, keselamatan dan esteem diri, maka barulah ia mencapai tahap kesempurnaan diri. Namun, ia berbeza dalam perspektif Islam, iaitu Al-Ghazali menyatakan bahawa akhlak etika adalah bersifat kerohanian yang diterjemah dalam bentuk tingkah laku yang baik kerana kesedaran terhadap Allah. Bagaimanapun, cabaran etika dan peradaban kepada masyarakat pada hari ini adalah berkaitan dengan keperluan-keperluan memenuhi keperluan dan kehendak yang masih belum dipenuhi. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang cabaran sosial terhadap pembinaan etika dan peradaban. Apabila membincangkan aspek etika dan peradaban dalam konteks pembangunan sosial, aspek agama iaitu daripada segi aspek agama Islam tidak boleh diketepikan. Dalam perspektif perkembangan tamadun, manusia yang mempunyai kepercayaan beragama memberi sumbangan yang besar kepada tamadun manusia. Konsep-konsep umum yang lahir daripada budaya masyarakat Melayu telah disesuaikan dengan amal kebaikan dalam ajaran Islam. Ajaran dan nilai-nilai Islam boleh diringkaskan kepada prinsip umum yang mengamalkan segala kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Pada masa kini, kehidupan masyarakat masih berpegang kuat kepada nilai-nilai yang sejagat merangkumi pelbagai aspek kehidupan. Contohnya termasuklah daripada segi aspek hidup berdisiplin, rajin bekerja, semangat kejiranan, menjaga kebersihan, mengembalikan maruah bangsa dan lain-lain lagi. Seterusnya, cabaran sosial yang dihadapi oleh pembangunan etika dan peradaban. Yang pertama, isu-isu berkaitan integriti dan pelbagai sektor, iaitu daripada sektor awam dan juga sektor swasta. Yang kedua, pengukuhan perpaduan etnik. Seperti yang kita tahu, di Malaysia mempunyai 3 etnik, iaitu etnik Melayu, Cina dan juga India.
Seterusnya, cabaran sosial yang dihadapi ialah bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Akhir sekali, kesimpulan yang dapat dibuat daripada tajuk ini ialah perpaduan kaum juga secara tidak langsung mampu mengukuhkan ekonomi negara. Selain itu, agama mengajar kita beradab dan beretika untuk membina sebuah tamadun dan negara bangsa yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia. Itu sahaja daripada saya. Saya akhiri dengan paparan sumber rujukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Madina Brazali. Nombor matrik saya 17 DHF 21F 2020. Saya dari kumpulan 2. Tajuk saya ialah faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Okey, baiklah, yang pertama, faktor demografi kepada masyarakat. Sebagai ayat pendahuluan, demografi bermaksud kajian tentang ciri-ciri perkembangan penduduk dari segi saiz, kepadatan, taburan, kelahiran dan kematian dalam tempoh waktu yang tertentu. Pengenalan demografi. Okey, demografi ni terdiri daripada pelbagai bangsa dan agama dengan kaum Melayu. Yang kedua, kaum Iban dan Kadazan Dusun merupakan kaum terbesar di Malaysia. Yang ketiga, dari segi perlembagaan, orang Melayu ni ialah orang yang berbudaya Melayu, bertutur dalam bahasa Melayu dan beragama Islam lah. Okey, kemudian tujuan demografi. Tujuan demografi ni untuk membangunkan ekonomi penduduk dan mengutamakan aspek pendidikan yang dikaitkan dengan 3 konsep seperti keterbatasan sumber daya, pilihan dan pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, fungsinya ialah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lepas tu kita bincangkan tentang istilah serumpun. Istilah serumpun ni ialah istilah dalam bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa serumpun. So perkara ni amat penting lah, sebab perkara ni bertepatan dengan pedoman pembentukan istilah untuk bahasa negara kita. Yang kedua, pengambilan daripada bahasa asing khususnya bahasa Inggeris adalah langkah terakhir dan perkembangan bahasa Melayu kebelakangan ini pula seolah-olah langkah pertama, kerana banyak istilah bahasa Inggeris diambil dengan sewenang-wenangnya tanpa dilakukan pencarian terlebih dahulu dalam bahasa Melayu. Lepas tu, dalam memberi nama kepada sesuatu konsep, langkah pertama ialah mencari istilah itu dalam bahasa Melayu, baik daripada ragam semasa, lama maupun dialek. So, melalui langkah ni kita berjaya menemui dermaga daripada bahasa Melayu lama dan labur daripada dialek Negeri Sembilan. Langkah seterusnya menggeledah bahasa serumpun untuk mencari istilah sesuai untuk konsep tertentu jika tidak ditemui dalam bahasa Melayu. Yang last sekali, bahasa Melayu dalam erti sebenarnya adalah bahasa yang digolongkan sebagai Melayuan. So, yakni pula dia memiliki sistem linguistik yang diperlihat dalam bahasa Melayu. Maka, bahasa di 2 wilayah Malaysia ni mempunyai banyak istilah yang boleh diambil untuk memperkasa bahasa Melayu. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulannya, kita sewajarlah mengamalkan sikap demografi dalam masyarakat kita agar kita dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Selain itu, kita juga dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara kaum agar tidak berlaku perpecahan dan kesalahfahaman. Akhir sekali, demografi ini dapat mengembangkan dan mendesiminasikan hasil penelitian, kebijakan dan menguasai konsep teoritis tentang masalah sosial dan budaya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera. Nama saya Sanjana Apana. Nombor kad matrik saya 17 DHF 21F2014. Saya ingin menjelaskan berkenaan kesan demografi kepada masyarakat. Yang pertama ialah menjadi masyarakat yang bertamadun. Maksud tamadun ialah kehidupan bermasyarakat yang bertamak maju dari segi lahiriah dan rohaniah.
Ciri-ciri masyarakat yang bertamadun ialah bentuk agama yang tinggi, negara yang tersusun rapi dan mempunyai kehidupan moden, lalu bahasa dan sistem tulisan yang maju. Seterusnya, yang kedua ialah mengelakkan perpecahan kaum. Contohnya, kerajaan telah meletakkan murid-murid daripada pelbagai kaum di satu sekolah yang sama supaya matlamat dasar pendidikan iaitu untuk menyatukan dan mengintegrasikan kaum dapat dicapai. Penetapan murid daripada pelbagai kaum dalam satu sekolah ataupun kawasan dapat membantu melahirkan golongan yang terpelajar dan berilmu daripada pelbagai kaum. Golongan terpelajar ini pastinya berupaya merubah corak kehidupan dan ekonomi di negara ini. Yang ketiga ialah menjadi sebuah negara yang aman. Usaha untuk mengekalkan keharmonian negara yang memiliki masyarakat berbilang kaum bukanlah sesuatu perkara yang mudah dilakukan. Contohnya, pemimpin tidak menyalahgunakan kuasa mereka untuk kepentingan sendiri. Sebaliknya, memberi keutamaan kepada rakyat kerana rakyat telah memberikan kepercayaan yang sepenuhnya kepada pemimpin untuk menguruskan hal ehwal negara. Pentadbiran yang berjaya akan membina sebuah negara yang aman dan damai. Kesan demografi kepada masyarakat yang terakhir ialah menghasilkan undang-undang yang adil dan saksama. Apabila wujudnya undang-undang yang adil dan saksama, ianya akan dapat membantu menjamin keharmonian pelbagai kaum kerana mereka perlu menghormati agama dan budaya masing-masing. Jelaslah di sini bahawa kesan demografi menghalang seseorang daripada mudah bertindak di luar kawalan kerana sesiapa yang melanggar peraturan akan dihukum akta pendidikan di mahkamah. Kesimpulan dari tajuk ini, masyarakat perlulah bekerjasama untuk memajukan negara dalam pelbagai aspek, dimulai dengan sikap menghormati antara sesama kaum. Masyarakat hendaklah bersatu padu dalam menjalin ukhuwah sesama kaum. Akhirnya, masyarakat juga perlulah bersama dan membantu golongan yang kurang upaya. Maksud etika dan peradaban. Etika ialah kehidupan manusia hari ini adalah dikatakan berdasarkan kepada peredaran zaman. Etika berasal daripada perkataan Yunani iaitu ethos yang bermaksud watak. Etika merupakan piawaian yang berasaskan betul dan salah terhadap perbuatan atau tingkah laku seseorang dalam melaksanakan kewajipan manusia. Etika juga dikenali sebagai falsafah moral, merupakan satu cabang falsafah yang membabitkan, menyusun, mempertahankan dan mencadangkan kelakuan yang betul dan salah. Ia merujuk tingkah laku moral manusia dan bagaimana untuk bertindak dalam keadaan tertentu. Kehidupan zaman moden ini telah menjadi lebih kompleks di mana selain daripada keperluan asas, kepentingan wang ringgit dan kebendaan telah menjadi pertaruhan hidup. Sebagai contoh, seseorang itu dikatakan beretika apabila bertindak jujur, menunjukkan belas kasihan dan kesetiaan, manakala perbuatan seperti mencuri, membunuh, menipu dan memfitnah menunjukkan sikap tidak beretika. Oleh itu, seseorang itu dianggap mempunyai etika selagi perbuatannya tidak menyimpang dari norma-norma iaitu sosial, peraturan, undang-undang dan nilai-nilai moral yang boleh memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Peradaban pula menjelaskan tentang ketamadunan. Prinsip moral atau nilai-nilai akhlak iaitu adab sopan santun yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan. Selain itu, peradaban bersifat universal, melintasi sempadan geografi melampaui batasan etnik, bangsa dan kebangsaan. Di Malaysia, komuniti Melayu adalah berkelompok yang bertanggungjawab membina peradaban Melayu di wilayah ini pada era pra-kolonial. Dalam ini ada beberapa ciri-ciri tamadun, iaitu berkelompok, berbudaya, mengalami perubahan, berinteraksi, mempunyai kepimpinan. Yang terakhir ialah
mempunyai aturan sosialnya iaitu susunan lapis, kelas, status dan kasta. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afika binti Abdul Aziz. Saya dari kelas DHF 1A. Nombor matrik saya 17 DHF 21F2012. Saya ingin membentangkan tajuk besar saya, faktor masyarakat dan demografi mempengaruhi pembinaan etika dan peradaban di Malaysia. Tajuk kecil saya pula, ciri-ciri masyarakat majmuk. Ciri-ciri masyarakat majmuk di Malaysia ialah dari segi kepelbagaian budaya, pemisahan fizikal, pengenalan kaum melalui pekerjaan, konteks sosial dan wujud satu kumpulan etnik yang dominan dari segi politik. Demi menjaga hubungan etnik di Malaysia, penerimaan konteks sosial telah dipersetujui bersama. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia, namun masyarakat Malaysia diberi hak dalam pendidikan bahasa ibunda mereka. Plural. Masyarakat plural terdiri daripada pelbagai kaum yang mempunyai kebudayaan, agama, bahasa dan adat lesam tersendiri. Walaupun pelbagai kaum berganding bahu di bawah sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka adalah beransingan dan berinteraksi sosial dalam kalangan mereka amat berkurangan dan hubungan mereka hanya terbatas kepada hal ekonomi jual beli. Masyarakat plural juga dikenali sebagai masyarakat yang mempunyai pelbagai budaya, perpecahan sosial dan perselisihan. Pluralism pula satu proses di mana orang berlatar belakangkan budaya yang berlainan hidup bersama secara harmonis, membenarkan ekspresi cara-cara hidup mereka yang distinktif di dalam suatu keadaan yang selaras dengan kebajukan nasional. Kesimpulan yang saya dapat dari dua tajuk yang saya bentang ialah kehendak sosial bersama tidak wujud kerana perbezaan aturan sosial komuniti-komuniti etnik. Bermakna tiada satu set nilai atau kehendak sebagai panduan hidup menyebabkan ketegangan dan ketidakstabilan masyarakat, terdapatnya persaingan dalam kuasa ekonomi dan politik masyarakat. Majmuk dikawal bersama oleh kuasa luar iaitu penjajah, wujudnya garisan-garisan pemisah yang memperkukuhkan agama, keturunan, bahasa, ras, budaya, ikatan primordial dan kedudukan ekonomi serta pekerja. Dari aspek ekonomi, tiadanya kehendak sosial bersama seperti masyarakat Eropah, wujudnya kehendak persendirian iaitu di mana setiap komuniti mempunyai kehendak dan matlamat sendiri. Akhir sekali, sejak pembentukan masyarakat majmuk di Malaysia telah mewujudkan masyarakat yang berbilang kaum, ras, etnik dan bahasa. Ini menjadikan Malaysia sebuah negara yang kaya dengan budaya, adat resam dan bahasa. Di samping itu menjadikan negara ini menjadi tarikan masyarakat luar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Faiza binti Muhammad Nasir Syapani. Saya dari kelas DHF 1A, nombor matrik 17 DHF 21F 2018. Saya daripada kumpulan 2. Saya ingin membentangkan tentang hubungan etnik. Hubungan etnik mencerminkan darjah dan sumber ketegangan sosial dalam sesebuah masyarakat. Melalui hubungan etnik juga dapat difahami isu prasangka dan diskriminasi di sebuah negara serta gambaran peranan faktor personaliti dalam menentukan tingkah laku ahli masyarakat. Ia juga merujuk kepada pengenalan diri seseorang ke dalam kumpulan yang mempunyai latar belakang. Mereka yang mempunyai latar belakang ni dari segi sejarah, negara asal, bahasa, tradisi, budaya dan struktur serta sistem nilai. Selain itu, saya ingin menerangkan tentang konsep-konsep asas hubungan etnik. Untuk pengenalan, tajuk ini membincangkan tentang beberapa konsep sosiologi yang sering digunakan dalam aspek hubungan etnik, khususnya dalam konteks negara Malaysia yang terdiri daripada pelbagai etnik. Ia membincangkan tentang kefahaman terminologi sosiologi yang telah digunakan. Kemudian, sosiologi itu adalah satu cabang ilmu pengetahuan dalam bidang sains sosial untuk melihat dan memahami proses interaksi antara manusia.
Dari segi masyarakat tu satu konsep yang penting dalam memahami hubungan etnik. Terdapat pelbagai pendapat yang diberikan dalam mendefinisikan konsep masyarakat. Secara umumnya, masyarakat mengalami proses evolusi dari satu tahap ke satu tahap yang lain. Bagi ciri-ciri masyarakat, ia ada 7 ciri-ciri masyarakat. Tapi saya bagi contoh hanya 3 ciri-ciri masyarakat. Salah satunya masyarakat yang terdiri daripada manusia yang hidup dalam satu kumpulan. Masyarakat yang terdiri daripada satu kumpulan tu dia adalah keluarga yang terdiri daripada ibu, bapa, anak-anak. Ia menghasilkan satu kumpulan manusia yang dikenali sebagai masyarakat. Sekiranya seseorang itu tinggal berseorangan, kita tak panggil dia masyarakat. Sebab dia tak ada hubungan timbal baik, dia tak ada komunikasi dengan kita, tak ada kerjasama dan dia tak berinteraksi antara sesama sendiri. Ciri-ciri yang seterusnya, masyarakat melahirkan kebudayaan. Apabila manusia itu hidup dalam satu kelompok, mereka akan lebih kreatif dan inovatif. Mereka juga boleh menghasilkan kebudayaan sama ada dalam bentuk material ataupun bukan material untuk penuhi keperluan hidup seharian mereka. Untuk ciri-ciri yang terakhir ialah masyarakat berubah. Masyarakat sentiasa mengalami perubahan dalam kehidupan seperti bilangan ahli, sistem ekonomi, politik dan sosial. Perubahan ini berlaku sama ada sedar atau tidak sedar yang disebabkan oleh faktor luaran. Seterusnya, konsep kebudayaan. Masyarakat menganggap budaya ni hanyalah sebagai tarian, permainan tradisional dan majlis-majlis kesenian. Sebenarnya, pengertian yang luas seperti ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian dan adat resam serta teknologi. Selain itu, ciri-ciri budaya. Budaya ni mempunyai banyak ciri tapi saya hanya bagi 3 sajalah. Seperti dipelajari, dikongsi dan diwarisi. Budaya tidak lahir secara semula jadi tetapi ia perlu dipelajari. Pembelajaran budaya berlaku dalam keadaan sedar maupun tidak sedar. Kemudian, unsur-unsur dalam sesebuah masyarakat adalah dikongsi oleh anggotanya. Ia bermaksud setiap perlakuan yang diamalkan harus dilakukan, dikongsi, disokong dan dirasai. Ciri-ciri budaya yang terakhir ialah kebudayaan adalah untuk diwarisi dari generasi terdahulu kepada generasi kita yang sekarang. Ia berlaku secara berterusan, bukan sahaja di kalangan generasi, malah dari zaman ke zaman yang berikutnya. Kesimpulannya, kefahaman tentang istilah dan konsep sosiologi membolehkan kita mendalami bidang ilmu hubungan etnik secara ilmiah dan mendalam. Secara tidak langsung, pemahaman ini menimbulkan suatu kesedaran baru untuk memupuk keharmonian dalam kehidupan dan seterusnya menyumbang kepada perpaduan dan integrasi nasional. Yang lebih penting, dalam memahami perkara-perkara tersebut, kita dapat merealisasikan dan mengaplikasikan dalam kehidupan seharian dengan memupuk nilai-nilai murni dan mengelakkan tingkah laku yang negatif. Selain itu, sifat-sifat ini akan menghasilkan sikap rakyat yang lebih memahami terhadap budaya masyarakat lain ke arah pembinaan generasi bangsa Malaysia yang bersatu padu. Itu saja pembentangan saya tentang hubungan etnik dan konsep-konsep asas hubungan etnik. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Didn't even ask me what I wanted.